Okey, baik. Ini adalah soalan daripada buku kerja. Okey, buku kerja kamu iaitu modul pentaksiran simulasi buku 1. Jadi ada dua soalan yang cikgu akan terangkan iaitu soalan nombor 1 pada muka surat 32 dan nombor 2 di muka surat 33. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1 dahulu ya. Okey, baik. So, untuk nombor 1, cikgu bacakan. Diberi bahawa A, B, C dan B, D, E ialah garis lurus. Okey, so ini A, B, C dan B, D, E garis lurus. Cari panjang AB dan panjang CD. Okey, so kita fokus kepada A dahulu. Cari panjang AB. So, AB ini berada pada segitiga yang besar ni, ABE. Okey, jadi kita fokus kepada segitiga ABE dahulu. Okey, kita akan buat A dulu ya. Okay, so ini soalan untuk A. Cikgu fokuskan kepada segitiga yang besar lah. Okay, kenapa nak fokus kepada segitiga besar? Sebab soalan suruh cari AB. AB berada di sini. Okay, ABE. So, di sini sudut 60 darjah. Sini 20 cm. Okay, AB kita tak tahulah. Ini adalah AB lah. Yang kita nak cari tu AB. Okay, so ada murid tanya cikgu, macam mana kita nak tahu nak guna tangent, cos ataupun sin? Mana satu nak guna? Okay, apa kamu perlu buat ialah kamu tengok ada berapa sisi yang terlibat. Yang terlibat adalah sisi ini dan juga sisi di sini. Betul? Jadi namakan sisi itu. Adakah dia adjacent, hypotenuse ataupun tangent? Macam tu. Okay, untuk 20 ni sisi apa? Okay, dia adalah bertentangan dengan 90 darjah kan? So, kalau bertentangan dengan 90 darjah, kita namakan dia hypotenuse. Okay, ingat balik pelajaran yang lepas. Okay, untuk AB adalah sisi apa? Adjacent, hypotenuse ataupun opposite. So, bukan hypotenuse lah sebab hypotenuse sudah ada. Okay, so kalau kamu tengok sisi AB, dia di antara sudut 60 dan 90 darjah. So, kalau di antara kedua-dua sudut, dia adalah adjacent. Okay, adjacent lah. Jadi kalau kamu ingat balik formula yang sin, cos dan tangent, formulanya adalah SOH, CAH, TOA. Betul? Jadi mana satu yang menggunakan H dan A? So ini H dan O, so tak boleh lah. Ini dah H dan A, so kita guna cos lah. Okay, yang ini O, A tak ada. Kan tak terlibat. So kita guna cos lah kerana melibatkan adjacent dan hypotenuse. Adjacent dan hypotenuse. Macam tu. So terus guna cos. Kah yang C adalah cos lah. Okay, so cos, C itu cos ya. So cos 60, tulis balik cos sudut yang terlibat tadi. Sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Betul? Okay, so untuk soalan ini, dia suruh gunakan sudut khas. Sudut khas yang tak perlu guna kalkulator. Jadi ingat balik, cos 60 apa? Cos 60 adalah 1/2. Okay, so tak payah guna kalkulator. Kita gunakan nilai sudut khas. Kita dah belajar, boleh tengok balik lah. Okay, adjacent tadi yang kita nak carilah AB. Okay, ini adalah AB yang kita nak cari. Hypotenuse berapa? 20 cm. Okay, so macam mana kita nak cari panjang AB? Okay, ini formula biasalah, teknik biasa ya. So AB kita kekalkan, 20 kita boleh pindah ke sana. Okay, dia akan jadi 1/2 darab 20. Okay, so lepas potong-potong kamu akan dapat 10 cm. So itu adalah panjang AB. Alright, itu untuk A ya. So untuk B, okay, kita tengok B pula. Panjang CD. Okay, so CD di sini, segitiga kecil ni kan. So kita lukis segitiga kecil ni, fokus balik kepada segitiga yang kecil. Okay, sini adalah D. Ni 90 darjah tadi ya. B dan C. Sudut 30 darjah. Okay, di sini 5 cm. Okay, sorry. 5 cm. Nak tulis cm pun tak keluar. Okey, so cikgu tukar pen. Okey, so yang pertama ialah namakan sisi yang terlibat. Okey, dia nak suruh cari CD. So CD inilah CD yang kita nak carilah. So ini sisi apa? Kena tahu. Ini 5 cm ni sisi apa? So ada dua yang terlibat. Nampak tak ini sudut 90 darjah? Okey, so bertentangan dengan dia mestilah hypotenuse. Okey, so kita dah ada satu dah hypotenuse. Okey, 5 cm ni sisi apa? Adjacent ataupun opposite. Okay, so kita tengok dia berada di 5 cm ni berada di antara sudut 90 darjah dan juga sudut 30. So kalau tengah-tengah ni, sisi yang berada di tengah-tengah ni kita namakan sisi adjacent.
So sama macam tadi, kita tengok balik formula trigonometry, sin, cos dan tangent. Mana satu yang melibatkan A dan H? Tengok yang mana satu. Ini, so ini O dan H. So bukanlah. Kita tengok balik semula. Untuk cos A dan H, betul lah kita ambil cos lah. A dan H. So itu menjawab soalan lah. Kalau you tanya kenapa nak guna cos tak guna tangent. Kita tak boleh guna tangent sebab tangent hanya untuk opposite dan adjacent. Sini kita tak ada opposite. Kita hanya ada hypotenuse dan juga adjacent. Okay, so kita guna yang cos lah tadi. Okay, so kita buat pengiraan kat sini. Cos 30. Kita ikut kepada soalan. Soalan kata 30 lah ya. Sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. So cos 30 ingat balik sudut khas. Okay, sebab untuk soalan ni disuruh gunakan sudut khas. Jangan guna kalkulator. So cos 30 adalah punca 3/2. Okay, ni adalah cos 30. Okay, so adjacent kita adalah 5 cm. Hypotenuse kita adalah CD lah yang kita nak cari. Okay, CD yang kita nak cari. So kita boleh buat cross multiplication dekat sini. Okay, so kat sini sek 3 darab dengan CD sama dengan 2 darab dengan 5. Okay, so sek 3 darab CD sama dengan 10. Okay, so nak dapatkan CD 10 bahagi dengan ni sek 3 darab kan, bila pindah dia akan jadi bahagi dengan punca 3, sek 3. Okay, so ini adalah jawapan untuk nombor 1. Okay, tengok balik ya, bagi kamu faham. Okay, baik. So ini untuk nombor 2. Okay, diberi bahawa ACD ialah garis lurus, C ialah titik tengah bagi garis AD. Cari nilai X. Okay, so dekat sini ACD ni garis lurus, C ni tengah-tengah lah. Bermaksud AC dengan CD sama panjang lah sebab dia tengah-tengah kan C ni. So cari nilai X. Okay, so kalau kamu tengok X ini berada pada segitiga kecil. Okay, kecil ABC. Jadi apa guna yang segitiga besar ni? So kegunaan segitiga besar ni untuk kita cari panjang AC. So nak cari panjang AC kita kena carilah panjang AD dulu. Cari panjang AD dulu. Keseluruhan dulu baru kita boleh bahagi 2 dapatlah AC. And then kita dah ada 2 sisi baru boleh guna trigonometry. Okay, so fokus kepada yang panjang, yang besar ni segitiga ADE. Kita cari panjang AD dahulu. Okay. So cikgu lukiskan segitiga yang besar tu. Okay, so dekat sini dia bagi sudut 60 darjah. Sini 4 cm. Okay, so kita nak cari panjang AD. Okay, sini E lah. Okay. Okay, baik. Okay, so kita yang pertama sekali, ingat kita namakan dulu sisi kita. Okay, AD, kita nak cari AD kan. So AD ni apa? Hypotenuse, opposite ataupun adjacent. Dia bertentangan dengan sudut 60. Kalau bertentangan dengan sudut sahaja, sudut biasa, kita namakan dia opposite. Okay, untuk 4 ni berada di tengah-tengah antara 60 dan 90. Tengah-tengah ni kan. So dia adalah adjacent. Okay, so adjacent dan O. So nak guna yang mana? Nak guna sin ke, so, kah, atau nak guna yang mana? Kita ada O dan A. So, O dan A ada kat sini. So, kita gunakan tangent. Okay. Untuk cari AD, kita guna tangent. Okay, so kita tuliskan tangent 60 sama dengan opposite bahagi adjacent. Okay, so tangent 60 ingat balik. Sudut khas tangent 60 adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 2, 3. Okay, so opposite dia yang kita nak cari tadilah AD dan adjacent nilainya 4. Okay, so nak dapatkan nilai AD 4 darab dengan punca 3. So dia dapat 4 punca 3 lah. Ni cara kita tulis lah. So 4 darab dengan punca 3 ni adalah panjang untuk AD. Kita nak separuh, kita nak AC sahaja. Kan? So kalau AC sahaja kita kena bahagi 2 lah. Sebab AD ni yang panjang ni kan. So kalau nak cari dengan AC, kalau kita nak cari panjang AC, kita kena bahagi 2. Okay, so kita akan dapat nilai 2 darab dengan punca kuasa 3. Macam ni cara kita tulis ya. Sekarang kita nak fokus X. Kita nak cari X ya. Okay, kita lukiskan balik segitiga yang kecil. Okay, sini X. Sebab kita nak cari nilai X sekarang ya. So ini A, ini C, ini B.
Okey, AB kita dah ada 4 cm, AC kita dah ada sini 2 punca kuasa 3. Okey. So yang pertama kena buat apa tadi? Namakan dahulu. Okey, namakan dulu sisi kita tu apa. Okey, 4 ni apa? Opposite ke, adjacent ke, hypotenuse. Dia bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah. Jadi dia adalah hypotenuse. Macam tu. Okey, 2 dengan 2 darab punca 3 ni adalah berada di antara sudut X dan 90 darjah kan. So kalau berada di antara sudut, dia adalah adjacent. Adjacent tu bermaksud sebelah, bersebelahan dengan sudut lah, sudut X. Okey, jadi formula mana yang melibatkan H dan A? H dan A. Ini H dan O tak boleh. Ini H dan A boleh. So untuk yang kedua kita guna cos. Okey. So kita nak cari X kan. So cos X sama dengan, okey, kah ya, adjacent bahagi H. So cos X sama dengan adjacent berapa? 2 punca 3. Hypotenuse berapa? 4. Okey. Okey, yang ini kita boleh potonglah 2 dengan 4. So cikgu bawakan ke sini lah. Cos X sama dengan punca 3 per 2. Kita dah mudahkan ya. Jadi nak cari nilai X, okey, ini kena ingat balik ya cara guna kalkulator. Cos kita pindahkan. So dia akan jadi ad cos. Cos negatif 1. Macam mana nak guna kalkulator cos negatif 1? You tekan shift cos. Dia akan dapat macam ni. Cos negatif 1. Ingat, tekan shift pada kalkulator dan tekan cos. Lepas tu, you letak dalam bracket lah. Set 3 per 2. Okey, selepas tu you akan dapat nilai X 30 darjah. Okey, so ini jawapannya. Cikgu harap kamu tengok semula dan cikgu harap kamu faham ya. Okey, terima kasih.